KP. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Okey. So kepada anda yang mungkin baru saja tune in ke Didik TV KPM, so sekarang ini kita baru saja bermula untuk Trans ni. Kita nak belajar macam saya sebut tadi, kita nak belajar untuk subjek program teknologi pembinaan. Apa tu kan? Apa topik yang kita nak belajar? Baik, kejap lagi lah kita akan bagi tahu supaya kita dapat fokus sama-sama. So get ready kat rumah, pen, kertas semua sama-sama untuk kita nak mulakan sesi kelas kita. Tak kenal maka tak cinta, dan kita tak akan tahu siapa guru kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia, kita bersama dengan Dr. Siva anak lelaki Rabindrang selaku Ketua Jabatan Teknologi Awam College Vocational Slim River, Perak. Selamat sejahtera, Doktor. Okey, terima kasih. How are you today? Okay, I'm fine. Terima kasih, Encik Zahar. Okey, bersemangat. Kan doktor kita sangat bersemangat pada pagi ni. Saya pun sebenarnya tak sabar nak sama-sama belajar untuk program teknologi pembinaan, dan topik kita, Doktor, pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir. Itu yang lebih tepatnya. Baik, Doktor, tapi sebelum itu, Doktor, kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Betul. Yang mana kita nak kena sentiasa memainkan peranan kita sebagai frontliners untuk diri kita sendiri. Hashtag kita jaga kita. So nak kena membudayakan norma baharu. Macam saya dan Doktor, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga kami pakai pelitup muka, serta Doktor, kita ada gel pembasmi kuman, Doktor, untuk sama-sama kita nak gunakan. Kita nak berusaha sama-sama untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Doktor dah guna, saya pun guna. Bila dah guna, Doktor, kita boleh buka kita punya pelitup muka. Itu dia handsome Doktor kita ni kan. Baik, itu dia. Kepada anda, kalau ada kes, boleh simpan dalam kes. Kalau tidak ada, masukkan dalam saku. Ingat, jangan buang merata-rata. Itu penting sebab kita nak elakkan satu kebersihan, kemudian faktor kesihatan juga menjadi keutamaan kita. Baik, Doktor, saya takkan keseorangan, Doktor. Saya nak ajak kawan-kawan lah. Malulah saya seorang-seorang, Doktor. Boleh je. Tak ada masalah. Boleh, Doktor. Boleh je. Okey, kita nak persilakan rakan-rakan kita daripada College Vocational Slim River, Perak untuk masuk ke studio. Alright, itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, boleh unmute mic anda? Kita nak dengar suara-suara. Hai, Assalamualaikum. Rakan-rakan kita daripada Slim River. Waalaikumsalam. Baik, boleh tak kita nak perkenalan dengan rakan-rakan kita? Kita mulakan dengan Mustaqim lah. Silakan, Mustaqim. Hai, nama saya Muhammad Mustaqim, Muhammad Tahir, dari program teknologi pembinaan. Baik, itu dia. Terima kasih, Mustaqim. Seterusnya Amirul. Silakan, Amirul Syazwan. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amirul Syazwan bin Muhammad dari College Vocational Slim River. Saya dari program teknologi pembinaan. Alright, itu dia. Seterusnya Amirul Akmal. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Akmal bin Saliham daripada program teknologi pembinaan. Baik, terima kasih Amirul Akmal. Hidayat, seterusnya silakan. Silakan, Hidayat. Hai, nama saya Muhammad Hidayat bin Rahman. Saya daripada College Vocational Slim River. Saya daripada kelas teknologi pembinaan. Baik, terima kasih, Hidayat. Seterusnya Razik. Silakan, Razik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Muhammad Razil Rahman bin Fadli. Saya daripada College Vocational Slim River dan daripada program teknologi pembinaan. Baik, terima kasih, Razik. Dan the last one, Adlan. Silakan, Adlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adlan bin Zafri dari program teknologi pembinaan dan College Vocational Slim River.
Alright, baik, terima kasih Adlan. Ini semua pelajar-pelajar doktor Ini semua pelajar saya. pelajar doktor, saya rasa sangat berbesar hati sebab hari ini doktor, pagi ni secara automatik saya menjadi pelajar baru doktor. Untuk subjek kita program teknologi pembinaan. Tapi sebelum tu doktor, apa kata kalau kita tengok dulu video pengenalan, saya pun nak tahu, silah sebagai student baru doktor, nak kena kenal dan tahu apa topik dan subjek yang kita nak belajar hari ini. Tapi kita tahu doktor sekarang ni menjelajah pergi ke beberapa tempat untuk mendedahkan berkenaan dengan subjek yang diadakan ini projek teknologi pembinaan. Kita sama-sama saksikan dulu video ini. Itu dia doktor menjelajah banyak tempat doktor Ada beberapa KW saya dah pergi dah. Ini untuk nak memastikan semua pelajar-pelajar menyiapkan projek tahun akhir mereka. Kalau tak grade lah kot doktor. Memang tak boleh grade. Tak boleh grade lah kalau tak siap projek tahun akhir. Baik doktor, mungkin untuk pengenalan awal ni doktor, apa yang kita nak belajar dalam subjek program teknologi pembinaan dan juga topik kita pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek akhir tahun ni doktor. Silakan doktor. Dia sebenarnya projek tahun akhir ni ia adalah satu kursus wajib. Kalau ikutkan pelajar kena selesaikan. Tujuannya dia boleh bergraduat. Sebelum tu kita tengok slide berkaitan dengan kandungan yang saya akan ceritakan ini. Baik doktor. Mungkin doktor boleh kesan doktor. Masih mudahkan doktor untuk nampak. Kita tengok kandungan hari ini kandungan hari ini mula-mula kita tengok sedikit pengenalan. Seterusnya cara kita nak buat pemilihan projek. Cara kita nak melaksanakan projek. Cara kita nak buat pelaporan projek dan kita tengok rumusan dia. Sebenarnya yang ini adalah perkara yang umum yang perlu kita buat dalam penghasilan projek tahun akhir. Baik doktor. Seterusnya sedikit pengenalan. Projek tahun akhir ini dia merupakan kursus wajib. Kursus wajib yang mana kita kenali dia sebagai PTA 1. Sebenarnya PTA 1 maksudnya projek tahun akhir 1. So kita kenali dia PTA 1. Apa kandungan dalam PTA 1? Kandungannya adalah meliputi kertas cadangan. Pembentangan, maksudnya pelajar perlu membentangkan kertas cadangan tersebut. Seterusnya ada buku log. Buku log ni setiap kali perjumpaan dengan penyelia, mereka kena mengisi buku log. So bukan sekadar bentang sahajalah Yang ni buku log ni maksudnya mereka kena berjumpa penyelia sebelum membuat kertas cadangan dan sepanjang semester tersebut. Baik doktor. Seterusnya mereka perlu buat pelaporan bab 1, bab 2, bab 3. Yang ni kita akan melihat pada bahagian pelaporan nanti. Sebenarnya dia adalah pengintegrasian pelajar yang telah belajar, ilmu yang mereka dah belajar dengan mengaplikasikan pengetahuan dan juga kemahiran. Sebab di college vocational kebanyakan adalah bentuk hands-on. Ikutkan semua ni mereka perlu integrasikan dan sehingga mereka boleh menghasilkan projek tahun akhir. Ikutkan kelas hari ni lebih pada pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan. Yang ini sebenarnya bukan hanya fokus untuk program teknologi pembinaan, ia umum pada beberapa ataupun kebanyakan program teknologi. Baik doktor. Ini mungkin antara programnya doktor. Ini antara program yang kami dah laksanakan. Ikut pengenalan, projek ni terbahagi dua. Yang pertama, projek nyata. Projek nyata ni kalau kita tengok yang ni, kita nampak nyata. Betul doktor. Objek atau produk yang kita nampak. Kalau projek kajian ni dia lebih berbentuk penulisan. Contohnya kita buat soal selidik, kita berbual, lepas tu kita dokumenkan dan kita hasilkan satu penulisan. Itu bezanya antara projek nyata dan juga projek kajian. Kalau macam data semua tu masuk dalam projek kajian lah. Betul lah, data.
saya akan sarankan untuk program-program teknologi seperti program teknologi pembinaan, program kami dan juga program-program yang lain, program teknologi, seeloknya laksanakan projek nyata. Maksudnya kita hasilkan sesuatu. Ada produk. So apabila mereka bentang, kita boleh mereka bentuk produk tersebut, kita boleh menghasilkan produk tersebut dan at the end kita boleh menguji sama ada produk tu berfungsi atau tidak. Okey. Baik, Doktor. Okey. Seterusnya, projek yang dihasilkan, dia boleh menyelesaikan masalah. Okey. Biasanya kita nak hasilkan satu projek, yang first point mesti ada masalah. Betul. Okey, kalau ada masalah baru kita boleh generate apa kita nak buat. Okey. So, ikutkan projek yang kita nak buat mesti boleh menyelesaikan masalah. So maksudnya kalau kita istilah dalam demand, dalam market dia ada demand lah. Kan? So bukan saja-saja kita nak buat satu masalah, satu projek. Tapi kita boleh menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita nak buat projek. Tapi kita buat projek tapi kita tak boleh buat, tak boleh hasilkan. Benda yang tak boleh kita nak realisasikan. So no point. Alright. No point. So you nak buat projek mesti boleh dihasilkan. That's the main point. Itu dia. So saya rasa dah teruja sebenarnya nak belajar sama-sama dengan doktor berkenaan dengan kita kata program teknologi pembinaan. Saya kira macam anda juga dekat rumah dah get ready. Kan dah boleh fikir dah kalau projek tahun akhir Kevin ni nak buat nyata ke nak buat kajian. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Kini dalam proses mengenal pasti kaedah untuk pemilihan projek tahun akhir bagi kumpulan kami. Projek tahun akhir kami adalah melalui kaedah sumbang saran, iaitu perbincangan dalam ahli kumpulan bersama dengan penyelidik projek kami. Sumbang saran bersama penyelidik projek amat membantu kami dalam pemilihan projek tahun akhir bagi kumpulan kami. Cara kami memilih projek tahun akhir kami ialah dengan mengenal pasti permasalahan yang berlaku di sekeliling kami dengan menyelesaikannya. Kami juga bercadang untuk menghasilkan projek tahun akhir yang memberi impak dalam bidang pengajian kami. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya bersama dengan ahli kumpulan lain dalam proses mengenal pasti kaedah untuk pelaksanaan projek tahun akhir. Projek yang akan dilakukan adalah dengan merujuk garis panduan yang telah disediakan dengan kriteria pelaksanaan projek. Garis panduan telah diberikan dan dibincangkan di dalam kelas, di mana sangat bantu dalam pelaksanaan projek kami. Walaupun projek kami dalam proses permulaan, tapi kami masih boleh mengenal pasti keadaan dengan betul dan teratur. Akhir sekali, saya berharap dengan cara ini kami dapat menghasilkan projek yang baik dan berkualiti. Saya bersama ahli kumpulan dalam proses penyediaan kertas cadangan dan perlu membentangkannya. Kaedah pelaporan kertas cadangan ini meliputi beberapa perkara, iaitu pengenalan projek, penyataan masalah, objektif kajian, literatur dan metodologi. Malah kami juga dalam proses penyediaan progres projek kami dalam bentuk cartogram. Secara keseluruhannya, penyediaan kertas cadangan ini memerlukan pemahaman dan kaedah yang betul seperti yang telah diterangkan oleh guru penasihat. Penyediaan kertas cadangan ini membantu kami dalam penyediaan pelaporan penulisan setiap bab, iaitu bab 1, bab 2, bab 3 dalam projek tahun akhir 1 atau lebih dikenali sebagai PTA 1. KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah get ready ke untuk nak belajar projek program teknologi pembinaan ni? Kalau dah ready, bagi saya double thumbs up sikit.
Itu dia. Semua dah ready doktor. Bersemangat lagi tu. Baik, kita nak teruskan. Saya persilakan doktor untuk teruskan kelas kita, program teknologi pembinaan. Okey, terima kasih Encik Azhar. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, saya akan terus fokuskan pada bahagian yang kedua, iaitu pemilihan projek. Okey, yang pertama, bidang pengajian. Apa yang saya nak terangkan dalam bidang pengajian? Okey, pelajar saya pelajar teknologi pembinaan. So mereka perlu melaksanakan projek dalam bidang teknologi pembinaan. Sama juga, katakan pelajar tu pelajar program teknologi elektrik. So apa yang dia kena buat? Dia kena hasilkan projek dalam bidang teknologi elektrik. Okey, sebab tu pemilihan projek ni bidang pengajian sangat penting. Itu adalah elemen pertama. So dia tidak boleh lari bidang. Maksud saya dia tak boleh keluar bidang. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, cara kita nak pilih projek, kita boleh rujuk cadangan. Okey, cadangan ni kita boleh rujuk daripada penulisan lepas. Okey, projek-projek yang lepas. Biasanya cadangan ni dalam bab 5. Okey, bab 5 ni namanya perbincangan, cadangan, kesimpulan. So dalam bahagian cadangan, so pelajar yang lepas mereka akan berikan cadangan untuk penambahbaikan pada projek yang mereka dah laksanakan. So pelajar semasa boleh mengambil cadangan tersebut untuk melaksanakan projek semasa. Itu adalah kaedah yang kita boleh gunakan. So dekat situ dia tidaklah kata ada isu plagiat ke apa. Tak ada. Sebenarnya sebab telah dicadangkan. Okey, pelajar boleh mengambil cadangan tersebut dan melaksanakan penambahbaikan. Dan mungkin dia juga akan melakukan ataupun mengadakan cadangan, menulis cadangan untuk seterusnya penambahbaikan. Contoh kita ambil pointer ni. Okey, mungkin saya nak pegang ni, mungkin saya rasa tak selesa. Okey, cadangan untuk yang akan datang, saya kata mungkin dia letak something untuk dia pegang lebih, orang kata apa, mungkin lebih selesa. Okey. So mungkin yang cadangan seterusnya dia boleh tambah pointer-pointer dia. Mungkin berwarna ke. Itu cara dan kita ada nak lampu ke. Ada lampu ke. Itu cara kita nak mengembangkan. So yang ni, proses ni kita nyatakan sebagai proses penambahbaikan. Baik, doktor. Okey, seterusnya pemilihan projek ni juga boleh menyelesaikan masalah. Macam tadi saya pun dah explain menyelesaikan masalah. Pemilihan projek ni dapat menyelesaikan masalah. Okay, itu yang sangat penting. Kita buat projek kalau tak dapat menyelesaikan masalah, no point. Tak orang tidak mendatangkan apa-apa manfaat. So baik pemilihan projek ni dapat menyelesaikan masalah. Baik, doktor. Seterusnya saya pergi kepada sumbangsaran. Okey. Sumbangsaran ni maksud di sini, apa yang saya nak ketengahkan, kita berbincang dalam kumpulan. Kadang-kadang idea seorang tu dia tak berapa solid. So kalau 2 orang mungkin dapat idea yang bercambah. So 3 orang. So sebab tu dalam kumpulan tu maksimum 3 orang dan dibantu oleh penyelia projek. So sumbangsaran ni boleh dilaksanakan bersama penyelia, sesama kawan-kawan, ataupun boleh minta bantuan daripada pihak industri ataupun lain-lain. Yang penting ada orang yang boleh mungkin guide dan sebagainya. Betul. Baik, doktor. Okey, seterusnya ada 2 elemen, SWOT dan 5W1H. Yang ni saya nak tanya pada student saya. Boleh, doktor. Apa yang maksud SWOT dengan 5W1H? Okey, siapa yang nak jawab? Okey, baik. Okey, soalan pertama. Okey, semua sedia? Okey, saya nak tanya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan 5W1H? Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Mungkin kita buka kepada volunteer dulu, doktor. Volunteer? Tu dah ada angkat tangan dah tu. Okey, silakan Adlan. 5W1H ni adalah who, siapa, why, mengapa, where, di mana, what, apa, when, bila dan how, bagaimana. Okey. Okey, bagus. So 5W1H Okey. Nanti saya akan terangkan lagi apa yang dimaksudkan 5W1H. Okey, soalan kedua. Baik. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan SWOT? Bukan swab test, doktor. Bukan SWOT. 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 Okey, SWOT. SWOT. Baik, siapa yang nak jawab untuk SWOT? SWOT. Ada, doktor? Okey, ada. Silakan. Razik. So basically SWOT ni mempunyai 4 alfabet ataupun huruf yang mengandung maksud tertentu. So maksud yang pertama ialah S,
strength iaitu kekuatan. Dan yang kedua ialah W iaitu kelemahan ataupun weakness. Dan yang ketiga opportunity ataupun peluang. Dan akhir sekali ialah threat iaitu ancaman. Okey, betul tak doktor? Okey, betul. Itu dia. Tahniah Razik. Okey, baik doktor. Okey, baik. Kita sambung Ya, silakan. Okey. Kita perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan 5W1H. Okey. Saya mencadangkan untuk pemilihan projek ni kita cuba gunakan kaedah 5W1H. Okey. Sebab apa? Sebab kita perlu menjawab setiap elemen ni. So apabila kita memilih projek, semua soalan-soalan ni terjawab. Okey, yang ni akan memudahkan dalam penghasilan projek nanti. Okey. So yang pertama, why? Mengapa? Cuba jawab mengapa projek ni perlu dipilih. Mungkin mesti dia kena jawab, bukan saja-saja dia nak buat. Okey, yang kedua, what? Apa projek yang perlu dipilih? Yang ketiga, who? Untuk siapa projek ni perlu dipilih? Mesti ada untuk sesiapa ataupun target sasaran. Sasaran tu. Okey, bila projek ni perlu dipilih? Okey, bila ni telah ditetapkan, iaitu PTA 1 semester ini. PTA 1, semester depan dikenali PTA 2. So ada 2 semester. So masa dah tetap. So nak tak nak mereka kena siapkan dalam tempoh 2 semester. Okey. So mesti disiapkan. Mesti disiapkan. Okey, seterusnya di mana projek ni dipilih? Sama ada di sekeliling kita. Okey, di luar kawasan, bergantung. Tapi yang penting dalam bidang pengajian. Apa-apa tu mungkin kena refer kepada penyelia lah. Penyelia orang penting. Maksudnya penyelia lah orang yang paling rapat dengan student. Okey. Baik doktor. Okey, seterusnya yang H. How? Bagaimana projek ni perlu dipilih? Yes. Okey, itu yang dimaksudkan dengan 5W1H. Dan sebenarnya sedikit sebanyak bila kita menjawab persoalan-persoalan ini dah membantu ataupun menguatkan lagi orang kata apa, kita punya intention kita dalam nak menyiapkan produk-produk ataupun kajian yang nak dilakukan. Okey, baik doktor. Baik. Okey, seterusnya kita tengok SWOT. Okey, SWOT ni strength, kekuatan. Okey, kekuatan ni saya pecahkan pada 3 elemen. Minat, keinginan, kerjasama. Okey. Yang ni adalah dalam kumpulan tu. Maksudnya pelajar perlu ada minat, perlu ada keinginan dan perlu ada kerjasama di kalangan pelajar. Okey, untuk weakness, pelajar kena mengenal pasti adakah projek yang dihasilkan rumit, adakah projek yang dihasilkan praktikal dan kemahiran sedia ada. Dengan kemahiran sedia ada, mampukah mereka menghasilkan produk tersebut? Okey, seterusnya pelajar boleh melihat pada peluang. Apa impaknya? Apa hasilnya? Okey, lepas tu ada tak sokongan luar yang membantu, yang memberi peluang dalam penghasilan projek? Okey, dan yang keempat, threats. Ancaman. Okey, yang ancaman ni biasalah masa ni biasa. Kita mengejar masa ke masa mengejar kita? Saling tak terkejar. Saling kejar mengejar. Betul. Okey, lepas tu tenaga. Okey, lepas tu kos biasalah. As a student, kita pun pernah jadi student, kita faham masalah student. Tapi nak tak nak untuk pelaksanaan projek, pelajar kena mesti disiapkan juga. Baik doktor. Okey, seterusnya doktor. Okey, seterusnya. Okey, mungkin doktor ada tertekan. Okey, kita tengok. Alright, itu dia. Kalau tadi kita dah tahu berkenaan dengan SWOT. Doktor, kalau kita 4 perkara penting dalam SWOT adalah strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian opportunity, peluang yang ada dan juga threats lah, apa ancaman yang akan kita dapat sekiranya kita dalam penghasilan projek tersebut. Baik doktor. Okey, seterusnya doktor. Okey, seterusnya. Kita tengok berkaitan dengan pelaksanaan projek. Okey, pelaksanaan projek. Okey. Yang pertama, saya terus menyatakan garis panduan. Okey. Untuk college vocational, kita dah ada garis panduan. Nak tak nak, kita perlu mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh BPLTV. Okey. So, yang ni adalah orang kata apa sebagai satu dokumen induk. Okey, dalam pelaksanaan projek. Okey, yang kedua penyelian dan bimbingan. Okey, yang ni straightforward akan merujuk kepada penyelia projek bersama dengan pelajar-pelajar. Okey, dan yang ketiga
kebersamaan. Ya. Okey, sangat penting. Benda-benda ni mungkin kita mengambil sambil lewa, tapi yang ni akan berikan impak yang besar dalam pelaksanaan projek. Ya. Ya, kebersamaan. So katakan 3 orang dalam satu kumpulan. 2 orang betul-betul buat sungguh-sungguh. Seorang lagi dia ngelak lah, curi tulang lah. Okey, so maksudnya no point. Maksudnya tak ada kebersamaan. Tapi markah nak sama. Markah nak sama. Nak lulus. Nak grad. Zaz. So deep. Okay. So, tak fair kan? Ya. Amirul gelak-gelak betul. Itulah. Adakah anda salah seorang? Bukan. Bukan Amirul lah. Amirul Akmal baik betul. Okey. Seterusnya keempat. Ya. Pelaksanaan projek, dia pelajar perlu boleh mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan. Sangat penting. Ya. Kemahiran yang mereka dah belajar sebelum ini dan pengetahuan yang mereka dah ada. So, maksudnya mereka kena combine dalam pelaksanaan projek. Okay, dan yang ni maaf. Okey. Yang ni mampu dihasilkan. Saya tekankan banyak kali, mampu dihasilkan. Sangat penting. Jangan buat sesuatu benda yang mustahil untuk kita lakukan. Baik, Doktor. Dan seterusnya, nombor 6. Menepati kriteria. Yang ni saya akan bincang dengan lebih lanjut dalam slide yang seterusnya. Menepati kriteria. Baik, itu dia, Doktor. Kalau kita tengok ke-6 garis panduan untuk pelaksanaan projek ini perlu diberi perhatian. Yang mana kalau tidak ada salah satu, mungkin akan mengakibatkan kelompongan dalam penghasilan sesuatu produk yang kita nak hasilkan, dan juga kalau dalam bentuk kajian pun mungkin akan ada kecacatan sedikit. So perlu diberi perhatian kepada 6 garis panduan yang telah Doktor kongsikan kepada kita. Baik, Doktor. Amirul Akmal tadi dia marah saya sebut nama dia, Doktor. Saya nak pergi minum air dulu, nak pergi cool down dia. So kita bagi chance Amirul Akmal pergi minum dulu. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Alhamdulillah kan, ada lega minum air. Akmal okey minum Akmal? Dah minum air Okey, baik, itu dia. Semua masih on lagi, Doktor, nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini untuk subjek program teknologi pembinaan, dan juga topik kita lebih mengkhususkan kepada pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir. Okey, baik. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan SWOT, dan juga kita ada 5W, 1H. Ini penting untuk kita nak melaksanakan projek kita, dan juga tadi garis panduan untuk pelaksanaan projek. So saya tak nak lengahkan masa sebab saya pun nak belajar untuk seterusnya bagaimana kita nak siapkan projek kita. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Cik Azhar. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak tanya soalan dulu. Boleh, Doktor. Kita mesti tanya soalan dengan student. Okey, saya nak tanya soalan pertama. Okey. Mungkin semua student dah sedia kot. Semua dah ready, Doktor. Ready tu. Okey, soalan pertama. Okey, kenapa catagan perlu disediakan dalam projek tahun akhir? Okey, kan. Saya pun tertanya-tanya juga, boleh tak kalau tak buat catagan kan? Okey, siapa nak jawab? Kenapa catagan perlu? Tu ada. Okey, siapa? Boleh unmute mic anda? Silakan, Dayat Rahman. Tujuan catagan disediakan adalah untuk membantu dalam perancangan dan pelaksanaan projek tahun akhir. Okey, membantu dalam perancangan dan juga pelaksanaan. Okey, sebenarnya dalam catagan dia akan ada catabar. Okey. So dia akan bezakan perancangan, pelaksanaan. So sebab tu
perlu ada catagan. So memang perlu setiap kali projek memang perlu ada catagan. Okey, baik catagan. Okey, soalan kedua. Okey, silakan doktor. Okey. Apakah perisian yang boleh digunakan untuk menyediakan catagan? Okey. Perisian apakah yang perlu kita gunakan? Siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Amirul Akmal, doktor. Dia dah minum air, dia nak juga. Dia dah lega tu kan. Kita bagi. Silakan Akmal. Perisian yang boleh digunakan bagi menyediakan catagan dua, iaitu Microsoft Excel dengan Microsoft Project. Microsoft Excel dan juga Microsoft Project. Betul, betul. Okey. Baik, tahniah, terima kasih Amirul Akmal. Tak sia-sia saya bagi awak minum lah tadi kan. Okey, baik, kita teruskan doktor. Okey, kita teruskan Okey, tadi kita stop pada bahagian kriteria projek. Okey. Kalau ikut kriteria projek ada 4 bahagian. Okey, yang pertama tempoh masa. Iaitu bila kita nak mula dan bila kita nak siapkan. Maksudnya mula dan akhir. Yang ni kita perlu rujuk catagan. Okey. So di sini lah perlunya catagan. Catagan. So bila nak mula, bila nak siap, so dia boleh rancang dan dia akan melaksanakan. So maksudnya dia boleh membezakan. Kalau dah terlewat, dia kena mempercepatkan elemen lain. Supaya dia orang kata apa, bersistematik lah. Bersistematik dan boleh disiapkan dalam tempoh masa 2 semester. Baik doktor. Okey. Seterusnya objektif. Objektif yang hendak dicapai. Okey, objektif ni biasanya pelajar akan menulis di bab 1. Nanti kita akan bincang bab 1. Okey, objektif perlu dicapai. Okey, itu adalah kriteria pelaksanaan. Seterusnya proses kerja. Okey, proses kerja di sini dalam pelaksanaan dia merangkumi keseluruhan. Okey, keseluruhan pelaksanaan projek. Okey, dan yang keempat sumber, bahan dan tenaga. Okey, macam mana penggunaannya? Dalam penghasilan projek tu mesti ada penggunaan sumber, bahan dan tenaga. So perlu mengikuti kriteria tersebut dalam pelaksanaan projek. Inilah 4 kriteria yang perlu dititik beratkan dalam pelaksanaan projek. Okey, tadi kita dah tahu berkenaan dengan garis panduan. So selain daripada garis panduan, perlu juga memberi penekanan dan juga memahami kehendak dari sudut kriteria pelaksanaan projek yang kita nak laksanakan. Baik, seterusnya doktor. Okey, seterusnya. Okey. Kita masuk bahagian pelaporan projek. Okey, ini dia yang ketiga. Okey. Untuk pelaporan projek, tadi saya katakan ada PTA 1, PTA 2. Okey, untuk PTA 1 untuk semasa, pelajar perlu siapkan bahagian awal, pengenalan, bab 1, bab 2 kajian literatur dan bab 3 metodologi. Okay, nanti kita akan bincangkan setiap elemen. Dan untuk semester depan, pelajar perlu siapkan bab 4 dapatan dan analisa, bab 5 perbincangan, cadangan dan kesimpulan, dan bahagian 7 iaitu bahagian akhir. Ada juga bahagian akhir. Biasa bahagian akhir ni pelajar akan tulis lampiran dan rujukan. Itu adalah bahagian akhir. Dia ada banyak skop. Pelajar kena ikut setiap bahagian. Okey, untuk semester ini pelajar perlu siapkan elemen 1, 2, 3 dan 4. Okey. So berbaki 3 tu adalah pada semester depan. Semester depan. Baik doktor. Baik. Okey. Bahagian awal. Okey. So mula-mula sekali saya katakan tajuk. Tajuk projek ni sangat penting. Kalau tajuk dah silap, semua akan jadi berangkai lah. Semua akan jadi tak betul lah. Semua mesti akan ada problem ada problem lah tu. Sebab tu tajuk. Saya akan tekankan tajuk. Okey, konsep saya. Saya akan tekankan tajuk, penyataan masalah dan objektif. Kalau tiga-tiga benda ni kita synchronize, okey, keseluruhan bab nanti semua akan jadi cantik lah. Maksudnya penulisan tersusun. Okey, tajuk. Yang ni saya dah warnakan 5 warna. Okey, 5 warna. Okey, dan saya dah berikan contoh tajuk. Okey. So contoh tajuk. Okey, abstrak ni dia adalah sinopsis. Biasa ringkasan yang ditulis selepas selesai. Maksudnya selepas selesai PTA 1 dan PTA 2. Okey, lepas tu perlu ada pengakuan, penghargaan, kandungan, senarai jadual dan senarai raja. Ini bahagian awal untuk pelaporan projek. Baik doktor. Seterusnya pelaporan. Okey, pelaporan ni dia menggambarkan keseluruhan projek, mesti spesifik, fokus dan tepat. Okey, projek yang kita rahsiakan mesti tepat. Okey, meliputi latar belakang, penyataan masalah, objektif, kepentingan dan juga skop. Okey,
Penyataan masalah. Kalau ikut di sini penyataan masalah very basic. Tengok sekeliling kita, situasi sebenar yang berlaku. Okey. So objektif apa yang hendak dicapai? Biasanya objektif ni kita kena mulakan dengan kata kerja. Baik, itu antara perkara penting dalam bab 1 untuk pengenalan, doktor. Yang mana perlu diberi perhatian macam doktor sebut tadilah. Paling penting sekali adalah tajuknya. Mungkin kita kata sebagai akarnya. Kalau akarnya bermasalah, berpotensi untuk pokoknya juga akan ada masalah. Mungkin tak berbuah, mungkin akan mendatangkan kesan-kesan yang lain lah. Sebagai perumpamaan. Baik, doktor, kita nak berhenti rehat seketika, doktor. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey, Didik TV KPM. KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, doktor, kita dalam bulan Mei ni, doktor, kita ada sambutan Hari Guru 16 Mei dan kita mendapat kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar seluruh Malaysia, dan saya nak pick antara salah satu yang dihantarkan kepada kita. Ini daripada adik Uzma Zulaikha binti Saiful Badri. Kita buka dalam 1, 2, 3, Zaz, itu dia. Adik kita tulis dekorasi dia punya design dia sangat cantik. Dia kata, Dear teacher, you are the best. Panjanglah dia tulis. Untuk semua guru yang mulia, jasa cikgu akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih, cikgu. Okey, kalau kita tengok kita punya tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Terima kasih, cikgu. Alright, dan doktor, kita nak ucapkan juga selamat Hari Guru pada doktor. Terima kasih. Mendidik anak bangsa, tak kira penat lelah, masih nak mendidik juga. Baik, doktor, kita nak sambung. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kriteria, dia punya garis panduan, kemudian kita tahu dah benda yang perlu ada dalam pelaporan. So, kita nak teruskan dengan bab pengenalan ni, doktor. Silakan. Okey, seterusnya. Okey, saya berikan contoh. Contoh tajuk dengan contoh objektif. Okey, contoh tajuk, saya berikan satu tajuk, penghasilan tangga mudah alik berasaskan sistem motor untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan. Okey, contoh objektif, mula-mula sekali saya dah kata, kita mulakan dengan kata kerja. Okay, contoh objektif, mengenal pasti bahan. Okey, mengenal pasti adalah kata kerja. Okey, mereka bentuk adalah kata kerja. Menghasilkan kata kerja. Menguji adalah kata kerja. Okey. So untuk menulis tajuk, kita perlu mulakan dengan kata kerja. Baik, doktor. Okey, baik. Okey, kita masuk bab 2, kajian literatur. Okey, kajian literatur very basic, kajian lepas. Okey, kalau dalam kata yang mudah, rujukan lepas untuk pembuktian dan juga pemantapan. Okey. So, biasanya dapat diolah daripada pembacaan dan rujukan-rujukan yang lepas. Contoh rujukan lepas, artikel, buku, tesis. Mungkin juga orang kata apa, kajian-kajian yang dilakukan oleh sini lepas. Betul. Dah pandai dah. Dah pandai dah ni. Dah faham dah ni kita. Okey, bagus. Kira tak sia-sia lah. Tak sia-sia. Lepas dia tu nak buat projek je. Projek lah. Baik, doktor. Maksudnya semua orang dah boleh buat projek. Ya, betul. Doktor. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh di sini, saya patah balik pada tajuk yang sama. Okey, saya tekankan untuk menghasilkan kajian literatur, yang penting adalah kata kunci. Okey, kata kunci kat sini saya nyatakan tangga mudah alik dan sistem motor. Daripada kata kunci itu, pelajar akan buat kajian lepas dan dapatkan maklumat. Okey, itu adalah cara kita nak dapatkan kata kunci. Itu pun sangat penting. Okey. Seterusnya. Bab 3, metodologi. Okey, metodologi dia adalah konsep projek dan penerangan yang diuraikan. Okey, apa yang perlu dalam metodologi? Kefungsian, kegunaan,
komponen dan yang sangat penting lakaran. Perlu ada lakaran. Tak ada lakaran, dia tak boleh generate satu projek. Lepas tu lakaran, lepas tu dia come out dengan lukisan sebenar. So mesti dihasilkan juga lakaran. Dia tak boleh terus buat lukisan. Dia mesti ada lakaran dulu. Mesti ada satu konsep. Tak boleh terus kita nak buat projek. Kita buat apa-apa pun mesti ada satu konsep awal. Konsep awal. Baik, Doktor. Okey, metodologi pun merujuk kepada objektif projek. Seperti dalam bab 1. Okey. So, kaedah pelaksanaan projek ni diuraikan antaranya langkah kerja, gambar foto, lukisan kerja, prosedur operasi standard, SOP. Sangat penting. Di mana-mana pun kita perlu ikut SOP. Betul. Carta-alih dan pengujian. Itu dia. Boleh sebut SOP sekarang ni pun kita kena jaga SOP juga. Betul juga tu. Pelaksanaan projek mesti ada SOP. Betul. Okey, yang ni saya berikan contoh. Tajuk, contoh objektif dan contoh metodologi. Maksudnya kita selaraskan. So kalau dah ada table ni, semasa melaporkan, pelajar mudah faham. Okey. Ini kalau kita tengok kepada apa tadi Doktor? Pelaporan projek untuk metodologi ni mestilah. Ini contoh tajuk yang Doktor berikan tadilah. Penghasilan tangga mudah alih berasaskan sistem motor untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan. Ini penting back tu pada kata kunci Doktor sebut tadi. Yes, betul. So maksudnya bila faham dan juga ada penekanan kepada kata kunci, mungkin mudah untuk kita nak buat ayat dan seterusnya, Doktor. Okey, satu lagi, tajuk ni. Okey, ada satu tips untuk tajuk. Tajuk ni apabila kita baca sekali, kita kena faham. Kalau contoh kita baca tajuk ni, penghasilan tangga mudah alih berasaskan sistem motor untuk kegunaan pekerja dalam kerja pembinaan. So mungkin sekali baca kita faham. Okey, katakan tajuk tersebut kita baca kali kedua. Kali ketiga, maksudnya something wrong atau ada kesilapan dalam tajuk. Sama juga ayat dalam mana-mana buku ataupun mana-mana dokumen. Kita cuba baca sekali ayat tersebut. Mungkin kita tak faham, kita rasa tak faham. Baca kali kedua, kita rasa something wrong, masih tak faham. Kalau kita dah start kena baca kali ketiga, maksudnya kesilapan pada ayat tersebut. So maybe kena ubah ataupun lakukan amendment, Doktor. Amendment pada ayat tersebut. Baik, Doktor. Sama juga daripada tajuk objektif. Daripada objektif tu kita pilih metodologi. Sama juga memberi penekanan kepada poin yang sama apa yang Doktor sebut tadi. So kita selaraskan. Baik, Doktor. Okey. Contohnya mengenal pasti bahan penghasilan tangga mudah alih. Okey. So contoh metodologi. So apa yang pelajar boleh buat? Okey. Dia perlu huraikan bahan yang digunakan. Okey. So maksudnya mesti dinyatakan satu persatu setiap bahan yang digunakan. Adakah kalau contoh kita kata dalam satu-satu projek bahan yang kita nak digunakan, adakah perlu dinyatakan secara spesifik kepada berapakah kandungannya, berapa banyak barang tersebut, ataupun cukup sekadar kita nyatakan kita menggunakan barang sekian-sekian, barang sekian-sekian tanpa dinyatakan secara spesifik, Doktor? Okey. Untuk soalan tersebut, okey. Untuk menyatakan metodologi untuk bahan yang digunakan perlu dinyatakan dengan spesifik. Sebab tu kita tulis bahagian metodologi. So kita akan menyatakan secara spesifik, terperinci dan menyeluruh. Sebab tu kita perlu nyatakan bahan yang digunakan. Kita masuk yang kedua, contoh objektif. Mereka bentuk tangga mudah alih. Kalau kita tengok mereka bentuk, mula-mula kita mula dengan lakaran. Lepas tu pelajar akan buat lukisan. Lukisan ni bergantung sama ada guna AutoCAD, SketchUp, dia ada perisian-perisian yang tertentu. Untuk menghasilkan lakaran dan juga lukisan lah. Baik, Doktor. Baik. Seterusnya menghasilkan tangga mudah alih. Menghasilkan adalah tangga mudah alih adalah objektif. Kita tengok metodologinya, dia adalah langkah kerja dan kaedah buat. Di sini objektifnya dia perlu menghasilkan. So dalam metodologi dia perlu menyatakan setiap langkah kerja, macam mana dia nak menghasilkan tangga mudah alih dan
kaedah buat. So point macam cikgu sebut tadi, bila sebut metodologi mesti dinyatakan secara terperinci kaedahnya. Kadang-kadang ada orang macam tak nak kongsi. Kalau istilah dia, kalau kita kata macam beli barang-barang produk tu, dia ada cara guna. Kalau barang masak mungkin cara masak kan. Dinyatakan secara spesifik lah doktor. Baik, dan the last one doktor, kalau kita tengok kalau tangga mudah alih ni diuji, maksudnya dilakukan eksperimen lah untuk tangga tersebut, sebab asalnya dia nak hasilkan tangga. So dia nak menguji sama ada tangga tu tahan, berapa berat boleh letak, contoh kan. So dia mesti ada alat-alat dia. Okey, alat-alat yang digunakan. Okey, yang ni pun dia kena rujuk pada kajian literatur, apa alat yang sesuai untuk menguji. Dia kena merujuk balik. Bukannya dia terus saya nak guna bata untuk menguji tangga, tak sesuai. Dia mesti ada alat dia. Yang ni dia kena rujuk kajian literatur, dia kena cari. Sebab tu kena ada banyak pembacaan. So itu yang penting adalah, selain daripada kita buat tu, kita kena banyak membaca untuk mendapatkan poin-poin penting yang boleh kita masukkan doktor dalam pelaporan kita. Dan kaedah pengujian tadi. So cara kita nak uji itu pun penting juga. Dan suka saya nak tekankan, sebab saya nak tekan dia pelajar baru doktor. Pelajar baru pelajar baru ni dia lemah sikit. Dia nak ingat adalah metodologi mesti apa-apa yang disebut metodologi mesti dinyatakan secara terperinci ataupun secara spesifik doktor. Alright. Baik, itu dia. Kita dah tahu berkenaan dengan pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir untuk subjek kita, program teknologi pembinaan. Doktor, mungkin rumusan doktor berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita belajar pada pagi ini. Silakan doktor. Sedikit rumusan sedikit sebelum pergi rumusan, saya nak terangkan sedikit berkaitan dengan satu kaedah yang mana saya dah hasilkan. Yang ni saya namakan kaedahnya One Page 3 PPTA. One Page 3 PPTA. Dalam menghasilkan projek ni, saya cuba merangkumkan dalam satu muka surat. Kalau ikutkan, dia sebenarnya daripada kertas A4. Saya besarkan untuk A3 dan saya besarkan jadi banner. Itu dia. Baik, nanti doktor, yang ni saya akan war-warkan nanti. Seterusnya saya nak tunjukkan garis panduan yang mana perlu diguna pakai oleh student. Wajib guna. Dan yang seterusnya ada buku yang saya dah tulis. Ini adalah sebenarnya bahan sokongan untuk membantu pelaksanaan projek. So mungkin memudahkan lagi lah para pelajar dalam nak menyiapkan. Sebab kadang-kadang mungkin rasa para pelajar mungkin ada rasa macam alamak, macam mana nak buat? Kan? So rasa keliru, rasa confused dari sudut nak menyiapkan pelaporan tahun akhir ni. Dan inilah ada dia punya buku garis panduan yang telah pun diselesaikan ataupun diterbitkan oleh cikgu lah. Baik, cikgu, masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu. Mungkin last word lah, kata-kata akhir cikgu untuk para pelajar kita yang berada di Google Meet dan juga mereka-mereka yang berada di rumah. Silakan doktor. Terima kasih. Sebenarnya PTA 1 mesti diselesaikan sebelum sambung PTA 2. Wajib. Lepas tu perancangan dan pelaksanaan mesti rujuk catagan. Dan yang ketiga, penilaian projek tahun akhir ni dilaksanakan oleh penyelia merujuk garis panduan. Sebab tu relationship, maksudnya hubungan antara penyelia dengan student kena baik. Satu lagi, apabila kita pelajar bertemu penyelia pun kena ikut masa. Jangan time makan. Mungkin tak sesuai kan? Betul tak sesuai. Kita kata mungkin adab kita lah. Dengan penyelia. Cuba sesuaikan masa, buat appointment atau temu janji. Itu yang paling sesuai. So, itu adalah tips-tips yang saya boleh berikan kepada semua student lah. Itu dia. Baik, dan mungkin saya tertarik dengan apa yang doktor sebut tadi, penilaian projek tahun akhir, penyedia projek merujuk kepada buku garis panduan. So macam tadi doktor tekankan, pelajar perlu merujuk kepada buku garis panduan dalam nak menyiapkan pelaporan akhir. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Siva anak lelaki Rabin Darang, Ketua Jabatan Teknologi Awam Kolej Vocational Slim River Perak. Minta maaf doktor. Thank you very much kerana sudi bersama kita pada pagi ini, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet daripada Kolej Vocational Slim River Perak juga kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini untuk subjek kita, program teknologi pembinaan, dan lebih khusus topik kita adalah pemilihan, pelaksanaan dan pelaporan projek tahun akhir. Dan kepada anda semua, jangan lupa terus saksikan Teras di TV KPM setiap hari 8 pagi sampai 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih.
Hari ini saya ingin berkongsi salah satu cara pemilihan projek tahun akhir, iaitu dengan merujuk kepada cadangan-cadangan lepas yang boleh diambil daripada pelaporan bab 5, iaitu perbincangan, cadangan dan kesimpulan. Daripada bahagian cadangan ini, pelajar boleh memilih projek yang hendak dilaksanakan sama ada dengan melakukan penambahbaikan atau pengubahsuaian. Kaedah pemilihan ini agak mudah kerana pelajar boleh mendapat rujukan dan bahan-bahan sokongan yang lepas yang mana boleh digunakan dalam penyediaan bab kedua, iaitu kajian literatur. Malah terdapat juga kaedah-kaedah lain dalam pemilihan projek tahun akhir, iaitu dalam bidang pengajian, penyelesaian masalah 5W1H dan analisis SWOT. Sekian, terima kasih. Terdapat 4 elemen yang perlu difokuskan dalam pelaksanaan projek tahun akhir 1. Yang pertama, kertas cadangan. Yang kedua, buku log. Yang ketiga, pembentangan kertas cadangan. Dan yang keempat, progres projek mengikut catatan dan penyediaan bab 1 pengenalan, bab 2 kajian literatur dan bab 3 metodologi dalam pelaporan. Keempat-empat elemen ini perlu diselesaikan dan merupakan prasyarat sebelum boleh menyambung projek tahun akhir 2 pada semester yang akan datang. Didik TV KPM